A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegak kebenaran setiap masa, dan hendaklah kamu menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sikap kamu benci kepada kaum yang lain menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, kerana keadilan ini rapat dan hampir dengan ketakwaan. Dan bertakwalah kamu, sesungguhnya Allah ini maha mengetahui dan maha dalam perkhabarannya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Saudara Hafiz, saudara pengurusi yang bahagia, panel sahabat saya, saudara Zunar yang saya kasihi, pengasas Eureka dalam Maksaman Kati, dan seluruh sahabat-sahabat dari Vloggers Perak, tim Perak Express. Hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, adik-adik yang saya kasih sekalian. Good evening ladies and gentlemen. Pertamanya saya terima kasih kepada Eureka yang telah mengundang saya untuk mengadakan program untuk mengkritik dan juga mengupas sedikit kenyataan dan juga penerangan dalam buku Anwar on Trial. Perbicaraan Anwar daripada tahun 1998 sehingga hari ini dan juga bulan depan. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, sesungguhnya apa yang terjadi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini merupakan ekoran daripada apa yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Kerana Tun Dr. Mahathir ingin menjadikan satu empire yang besar, iaitu empire ketuanan Melayu dekat negara kita hari ini. Dan kita lihat kenapa Anwar Ibrahim dibuat begitu rupa, ya, sehingga kan dia melampaui batas-batas kemanusiaan. Kerana Dr. Mahathir tahu bahawa segala-gala institusi yang akan dipergunakan dan diperalatkan akan membantu dia. Hatta walaupun masyarakat merasakan ianya menyalahi undang-undang, tapi perlu dibuat ketika itu oleh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan pencabar yang besar kepada Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun hakikatnya Anwar Ibrahim masuk ke dalam parti UMNO dengan niat untuk menyucikan UMNO, membersihkan UMNO. So, salah satu berniat Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam UMNO. Saudara pun tahu sejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia terkenal semasa pembelajaran, keluar semasa dalam ABIM dan sebagainya. Dalam konteks perjuangan dia tidak mementingkan diri dia. Jadi dia masuk dalam UMNO itu semata-mata berhajat dan berniat supaya UMNO dapat digeledah daripada dalam dan dicuci. Satu niat yang baik. Namun oleh kerana beberapa prinsip dalam UMNO dan juga parti-parti yang seumpama dengan dia bukan mudah nak berubah. Kerana dia punya constitution dia sendiri, dia ada budaya dia ada akhlak dia. Dia ada behavior, dia ada group behaviorism UMNO itu sendiri, yang menyebabkan Anwar disingkir walaupun niatnya baik. Jadi penyingkiran Anwar Ibrahim dalam UMNO ini oleh kerana mahu menyuci. Dan salah satu perkara yang Anwar Ibrahim akan sampai kepada tahap, kalau sampai dia menyuci UMNO ini, adalah membuang keketuanan Melayu. Ini merupakan teras kehidupan UMNO. UMNO tidak boleh wujud kalau dia tidak bergerak dan berjuang di atas prinsip Melayu ini. Jadi inilah satu perkara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba perbaiki. Kerana rosaknya dan jahanamnya UMNO ini hari ini kita lihat oleh kerana teras perjuangan dia adalah untuk menaikkan dan juga untuk memegahkan ketuanan Melayu itu sendiri, dan akhirnya menekan kaum-kaum yang lain. Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba memperbaiki suasana sedemikian. Maka Dr. Mahathir telah menggunakan seluruh institusi yang kita lihat, saudara sebut tadi. Institusi polisnya, institusi kehakimannya, institusi penjaranya,
institusi hospitalnya, bahkan institusi kimia pun digunakan. Walaupun ketika itu rakyat tak ramai yang sedar dibandingkan sekarang, tapi dia masih mampu berhadapan dengan suasana sedemikian. Sampailah ke tahap Anwar Ibrahim dipenjara. Walaupun ada di antara kita yang merasakan itu tidak adil, tapi oleh kerana cengkaman Dr. Mahathir kepada institusi-institusi ini telah pun berleluasa, maka akhirnya Anwar dipenjarakan 6 tahun. Dan kita menerima hakikat itu. Walaupun ada di antara kita yang rasa tak senang, tapi kita tak boleh buat apa. Cuma kemuncaknya pada pilihan raya 1999, kita menyatakan bahawa ini adalah protes yang besar. Kenapa? Kerana sayangkan kepada perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka akibat daripada gelombang itu telah menukar. Dan kita, Pakatan Rakyat, alhamdulillah ketika itu barisan alternatif mendapat sedikit kemenangan. Namun saudara-saudara, pada 2004 dia tidak berterusan, walaupun hatta ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan. Ya, dalam penjara. Maka gelombang itu tidak berterusan sampai pilihan raya 2004 yang mana kita kalah dan hilang Terengganu ketika itu. Maka apa yang saya nak sampaikan dekat sini, ya, proses untuk menahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini oleh kerana ada unsur-unsur dalamnya yang akan menghuru-harakan dan juga mempersoalkan asas kedudukan UMNO itu sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia merupakan perhubungan dan rantaian daripada berbagai-bagai institusi dalam dan luar negara. Dan hari ini, saudara-saudara, kalau saudara lihat apa yang dibuat oleh Najib Tun Razak di atas orang yang membelakanginya, iaitu orang yang sama Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggunakan skrip yang seakan-akan sama, tapi pelakonnya agak berbeza. Kalau dahulunya, ya, kita dengar mereka cuba menggunakan DNA, tapi apabila dipersoalkan dalam mahkamah sehingga pakar DNA itu tidak boleh pertahankan kedudukan dia, maka dia luntur begitu saja. Hari ini mereka menggunakan parlimen untuk meluluskan akta DNA yang telah pun diluluskan baru-baru ini. Maka dengan adanya akta yang pada ketika itu tidak ada akta, dalam perbicaraan bersama dengan arwah Christopher Fernando ketika itu, dia tidak ada akta. Hanya berlandaskan kepada hujah yang dibuat oleh pakar DNA, itu pun boleh dipatahkan. Tapi dengan adanya akta hari ini, siapa pun tidak boleh menjatuhkan hujah itu kerana bertentangan dengan akta itu. Maka kami dalam parlimen cuba untuk persoalkan kewibawaan dan juga gunanya akta itu. Seolah-olah DNA ini banyak digunakan di negara ini. Walhal tidak. Tapi semata-mata dengan niat untuk dijadikan sebagai akta yang tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah. Oleh kerana pengalaman mereka berhadapan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga peguam-peguam di hari itu, mereka tidak boleh mengatasinya, maka dijadikan akta ini sebagai benteng yang mana peguam Anwar hari ini tidak boleh persoalkan. Malangnya akta itu telah diluluskan dan telah pun digezet dan dijadikan sebagai satu akta parlimen. Dan ini akan dijadikan sebagai bahan yang cukup besar dalam pembicaraan UMNO Anwar Ibrahim pada 25 bulan ini.